Assalamualaikum. Pada masa kini, kesihatan mental bertambah buruk. Antara puncanya adalah daripada media sosial. Faktor pertama adalah perbandingan sosial, di mana kita mendapati platform seperti Instagram, Facebook dan sebagainya membawa kepada perbandingan sosial, seperti kita melihat orang lain di dalam media sosial memaknai sebarang kejayaan seperti membeli kereta baru, membeli rumah baru dan sebagainya. Ini akan menimbulkan rasa gelisah dan depression kerana kita tidak capai apa yang mereka capai. Faktor kedua adalah cyberbullying, di mana masa mendapat kecaman daripada orang luar. Ini akan menyebabkan masa mengalami kegelisahan dan sebagainya yang akan menimbulkan masalah mental yang buruk seperti mencederakan diri. Dan faktor seterusnya adalah ketagihan media sosial. Terdapat kajian saintifik di mana apabila kita melayari media sosial, kita reseptor otak kita, dopamin akan meningkat dan ini akan menyebabkan ketagihan. Sekiranya kita tidak menggunakan media sosial pada satu hari, kita akan merasa gelisah dan kosong. Ini akan mengganggu produktiviti seharian kita. Kerana ketagihan media sosial, untuk mencegah, kita haruslah memberikan tempoh masa untuk menggunakan media sosial seperti dalam 1 jam atau 2 jam sehari sahaja. Dan seterusnya kita harus berfikir dahulu sebelum memaknai sebarang kandungan ke dalam media sosial. Sekian daripada saya. Ramai 50 orang student yang kena scam dengan skim cepat kaya. Dikatakan ada yang rugi 1,000, ada yang rugi 2,000, malah ada yang rugi sampai 200,000 cash. Dan dikumpulkan semua balik, ada yang sampai tahap kerugian sebanyak 900,000. Bayangkan 900,000 ni kalau kita RM900,000 Malaysia seorang pelajar universiti kena scam. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Umairah binti Muhammad Saiful Ridzuan dan hari ini saya akan bercakap tentang keselamatan security di social media. Seperti mana yang kita tahu, pada era globalisasi dunia sekarang, media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia dan mungkin memberi kesan kepada gaya hidup, sistem, idea dan juga keyakinan diri mereka. Internet juga telah mengubah cara rakyat Malaysia melakukan aktiviti jual beli dan perniagaan. Contohnya seperti Shopee, TikTok, Twitter, Instagram dan juga di media sosial yang lain-lain. Tetapi kewujudannya juga boleh mendatangkan bahaya kepada masyarakat jika ia disalahgunakan bersama dengan jenayah cyber, provokasi, fitnah dan sebagainya. Antara salah satu penyalahgunaan media sosial dan internet adalah seperti yang ditunjukkan oleh video tadi, bahawa seorang pelajar telah dijerat oleh penjenayah dan telah kehilangan sebanyak hampir RM900,000 Malaysia. Zaman sekarang ni bukan sahaja warga emas yang mudah ditipu, orang-orang muda juga mudah terpedaya akibat desakan hidup. Media sosial juga merupakan platform untuk perubahan budaya dan pengetahuan global. Media sosial juga menawarkan ruang untuk advokasi sosial dan juga kemanusiaan. Adalah penting untuk diingat bahawa kesan media sosial yang baik dan juga buruk sangat bergantung kepada cara teknologi ini digunakan dan dikawal. Pengguna internet ataupun social media perlulah lebih berhati-hati dalam membagikan informasi peribadi di social media. Kesedaran tentang risiko pencurian identiti dan serangan dapat membantu melindungi data peribadi. Selain itu juga, pengguna perlulah berkomunikasi secara positif di social media. Saling mendukung, memotivasi dan menghargai dapat memperkuatkan ikatan sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahawa pengguna internet dan juga pengguna social media dapat menggunakan social media secara baik sambil terus membangunkan ikatan sosial yang positif dan menyatu. Media sosial mendominasi kehidupan rakyat. Media sosial dan internet berpengaruh kuat dalam kehidupan seharian rakyat. Bukan sahaja mereka mengubah cara hidup mereka, tetapi dari segi proses, politik dan nilai. Media sosial mendominasi kehidupan rakyat dengan beberapa cara yang boleh ketahui. Terdapat beberapa huraian ataupun faktor mengenai bagaimana media sosial menjadi utama dalam kehidupan seharian rakyat. Yang pertama, komunikasi dan berinteraksi secara sosial. Media sosial memberikan platform untuk berkomunikasi dengan mudah
tanpa mengira jarak jauh ataupun dekat. Individu dapat berhubung dan berinteraksi dengan rakan-rakan, keluarga dan orang lain di sekitar ataupun di seluruh dunia. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dan secara real time membolehkan individu untuk merasa lebih terhubung dengan dunia sekitar mereka. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Media sosial menjadi sumber utama informasi bagi kebanyakan orang. Berita, trend terkini dan isu-isu semasa terhangat dapat dengan cepat disampaikan dan dikongsikan oleh pengguna media sosial. Pengguna media sosial telah mengubah orang cara menyebarkan informasi, membangunkan identitas dan melibatkan diri dalam aktiviti seharian. Yang ketiga, pengaruh budaya dan trend. Media sosial memainkan peranan penting dalam menyebarkan budaya popular seperti muzik, fashion dan trend lain-lainnya dan cepat menjadi viral dan mempengaruhi gaya hidup dan pilihan pengguna media sosial. Pengaruh sosial media diukur melalui penggunaan influencer yang memainkan peranan penting dalam membentukkan persepsi dan pilihan masyarakat. Yang keempat, periklanan dan perniagaan. Media sosial memberikan platform untuk masyarakat digital. Perniagaan menggunakan platform ini untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka khalayak lebih luas. Pengguna media sosial seringkali terlibat dalam pembelian secara dalam talian dan platform ini menjadikan seseorang untuk perniagaan e-dagang dan berkembang. Kesimpulannya, media sosial telah menyentuh pelbagai aspek kehidupan masyarakat dan telah membentuk cara orang berkomunikasi, berinteraksi dan mengakses maklumat. Walau bagaimanapun, mereka memberikan manfaat penting untuk menyedari dan menguruskan impak negatif yang mungkin timbul daripada penggunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial, ancaman kepada perpaduan kaum. Maklumat yang disebarkan melalui media sosial perlu mengambil kira kepentingan tanggungjawab dalam pendidikan dan membimbing masyarakat ke arah kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Bagi memimpin masyarakat ke arah kebaikan, maklumat atau kandungan yang dipaparkan dan disebarkan mestilah berguna, terutamanya dalam menggalakkan perpaduan kaum. Malangnya, media sosial kini digunakan sebagai alat untuk menyebarkan fitnah, terutamanya terhadap orang, organisasi atau kaum tertentu. Individu yang mencipta dan mengedar kandungan atau maklumat berunsur fitnah. Fitnah yang tersebar di media sosial boleh membawa kepada pertikaian kerana kandungan yang diterbitkan dalam talian adalah berunsurkan hasutan, perkauman dan menyinggung agama. Orang yang tidak biasa dengan topik tertentu mudah mempercayai kandungan atau maklumat yang diedarkan tanpa penapisan. Penghinaan agama di media sosial juga semakin membimbangkan. Walaupun Islam adalah agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia menjadi lesen untuk mempermainkan agama lain. Oleh sebab itu, Islam melarang keras penganutnya mempersendakan agama lain. Bagi membendung penularan kandungan provokasi dan ekstremis di media sosial, penyediaan aplikasi TikTok telah menjalin kerjasama strategi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazli, antara 12 hingga 26 November 2022 sehingga 2113 keping kandungan video disekat secara automatik di TikTok kerana dianggap melanggar garis panduan komuniti media sosial. Pengguna media sosial juga harus bertanggungjawab dan terlebih dahulu mengesahkan kesahihan maklumat yang mereka terima sebelum berkongsi dengan orang lain. Ini bertujuan untuk mengelakkan penyebaran kandungan atau maklumat yang bersifat perkauman, provokasi dan ganas serta berita palsu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakim. Hari ini saya nak memberi pandangan saya kepada pengaruh media sosial di Malaysia. Istilah media sosial ini digunakan untuk merujuk kepada platform di internet yang membolehkan orang berinteraksi antara satu sama lain, berbagi bahan dan terlibat dalam aktiviti sosial secara maya. Ini termasuk dari pelbagai jenis web dan aplikasi mudah. Media sosial ini juga termasuk dalam platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan banyak lagi. Setiap platform mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti WhatsApp untuk kita berinteraksi. Interaksi tanpa had melalui aplikasi seperti WhatsApp dan WeChat akhirnya melanggar institusi keluarga dan seterusnya membawa kepada keretakan keluarga dan perceraian. Kesan perceraian bukan sahaja memberi kesan kepada pasangan itu sendiri, tetapi juga kepada anak-anak mereka dan mereka yang paling rapat dengan pasangan itu. Kes perceraian berpunca daripada penyalahgunaan media sosial. Ini kerana seseorang tersebut tidak dapat mengawal batas interaksi antara satu sama lain.
Semua pengguna media sosial mesti menggunakan aplikasi dengan berhati-hati dan penuh tanggungjawab untuk memastikan pengguna media sosial mereka tidak bercanggah dengan tujuan yang dimasukkan. Penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram boleh memudaratkan hubungan suami dan isteri kerana mengemas kini status yang tidak bersesuaian atau memuat naik foto antara satu sama lain berlainan jantina. Ia tidak sesuai untuk tatapan bagi orang yang sudah berumah tangga. Oleh itu, media sosial menjadi medium utama masyarakat kini untuk menunjukkan gaya hidup masing-masing kepada rakan di media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain. Namun ia boleh menjadikan media sosial ini punca kepada pergaduhan kepada pasangan yang sudah berkahwin. Oleh itu, ia menjadikan segelintir masyarakat ianya perkara biasa dengan menyukai foto yang berlainan jantina yang dikemas kini di media sosial atau dimuat turun di media sosial. Kesimpulannya, pada pendapat saya, bila sudah berumah tangga, tidak patutlah kita membuat perkara sebegitu. Ia akan memudaratkan diri sendiri dan institusi kekeluargaan. Okey, itulah nasihat daripada saya. Okey, terima kasih. Media sosial telah menjadi sebahagian besar kehidupan kita. Walaupun kita rasa terhubung, kualiti interaksi selalunya tidak sepadan dengan interaksi manusia dalam kehidupan sebenar. Kehilangan kemahiran komunikasi seperti membaca ekspresi muka, mendengar nada suara dan mengesan emosi melalui mata dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial sebahagian remaja. Terutamanya dalam era digital ini, remaja perlu memahami teknologi dengan bijak. Mereka harus mendapatkan kemahiran dalam membezakan maklumat yang boleh dipercayai, melindungi privasi dan menggunakan media sosial untuk perkembangan peribadi. Remaja kini terdedah kepada kandungan tidak sihat seperti keganasan, pornografi dan maklumat palsu. Hal ini dapat memberikan kesan negatif pada perkembangan moral, etika maupun falsafah seseorang individu. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan imej badan yang sempurna dan gaya hidup yang serba indah boleh menyebabkan masalah kesihatan mental dan fizikal di kalangan remaja. Notifikasi media sosial sering mengganggu waktu belajar remaja, menyebabkan kelewatan dalam tugasan dan penurunan motivasi. Ini boleh mengakibatkan prestasi akademik lebih rendah. Oleh itu, penting bagi kita untuk melindungi minda remaja daripada ketagihan media sosial. Jadi saya menyeru para penonton bersama-sama memberikan pendidikan tentang penggunaan yang bertanggungjawab dan menggalakkan aktiviti yang positif. Sekali lagi saya menyeru para penonton untuk bersama-sama kita membina komuniti digital yang lebih sihat untuk generasi masa depan. Sekian, terima kasih.